Jari manis ditekan di tanah. Dengan ekor mata, TJ menjeling sekitar kawasan dia, guys. Dekat sebelah kanan TJ, dia ternampak sepasang kaki macam kaki itik yang cukup besar, berbulu tebal hingga ke betis. Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okay guys, dalam video kali ni kita akan sambung cerita Bercakap dengan Jin siri 29 dan 30. Dan sebelum tu, siapa yang belum subscribe ke channel ni, please subscribe guys, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Okay guys, dah bersedia? Jom, let's jump to the story. Okay, sambung. Apa yang dikatakan oleh Imam Berjubah Hijau tu dilaksanakan oleh janda Umar, guys. Datuk Ijia tak banyak campur dalam urusan tersebut, kecuali menemani janda Umar pergi ke kubur selama 8 hari berturut-turut. Masuk hari yang ke-14, suara tangisan dari kubur dah tak kedengaran lagi, guys. Dan janda Umar pun berhasrat untuk pulang ke Pontian. Tangguhkanlah dulu. Kenapa? Lepas kenduri kesyukuran malam Jumaat ni, kau pulanglah. Aku minta pada kau demi kasih sayang kita pada anak kita ni. Hari ni suami saya datang ambil. Saya tak dapat tunaikan hajat bayi awak tu. Datuk TJ merenung muka Omar. Bila suami awak datang? Tengah hari ni. Hari ni hari Khamis. Dia tak marah kalau kau tidur semalam lagi dekat sini. Saya boleh tunaikan permintaan tu kalau dapat izin dari suami saya. Datuk TJ tersenyum. Dalam hal ini ternyata dia kalah. Datuk TJ boleh berhadapan dengan syaitan dengan gagah dan berani, tapi dia terpaksa tunduk dengan perempuan yang kuat iman dan mengikut perintah Allah. Itulah yang baiknya. Memang yang baik itu untuk Allah, dan yang jahat untuk syaitan dan nafsu. Alamak, ada kucing bergaduh pula kat sini. Kita sambung. Kemudian Datuk TJ dan Umar turun ke tanah. Janda Umar duduk di muka pintu menanti kedatangan suaminya. Lebih kurang pukul 11 pagi, suaminya datang dengan sebuah teksi. Datuk TJ segera menemui suami perempuan tu dan bercakap sesuatu dengannya. Tak jadi halangan kalau untuk kebaikan. Dengan tenang, suami perempuan tu membayar tambahan teksi dan meminta teksi tu untuk datang menjemputnya selepas sembahyang Jumaat pada hari esoknya. Malam tu, kenduri kesyukuran pun diadakan. Sebelum majlis dijalankan, Datuk TJ bercakap dengan Umar dan menghilangkan diri. Bila tetamu dah penuh di anjung, Datuk TJ pun muncul dalam barisan orang kampung bersama seorang lelaki berjubah hijau. Lelaki tu TJ lihat tak banyak bercakap. Dia hanya bersalam je dengan orang yang datang. Kemudian duduk, tunduk dan membilang tasbih. Atas permintaan Datuk TJ, orang yang berjubah hijau tu membacakan doa. Bila orang kampung dah mula menjamah hidangan, orang berjubah hijau tu tak menjamah hidangannya, guys. Dia terus membilang tasbih. Bila semua orang selesai makan dan minta diri untuk pulang, orang berjubah hijau tu terus bangun dan berjabat salam. Tak ada orang yang berani bertanya tentang dirinya sama ada pada Datuk TJ atau Umar. Mulut orang kampung bagaikan terkunci. Akhirnya tinggallah TJ, datuk dia, Omar dan jandanya bersama suami dalam rumah tu merenung ke arah lelaki berjubah hijau tu. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, dan Allah akan memberikan kamu semua pengetahuan dan petunjuk yang baik. Kemudian dia bagaikan kilat hilang dari penglihatan mereka. Kerana semuanya dah selesai, Datuk TJ dan TJ meninggalkan kampung Jorak Ilahi tu. Datuk TJ menolak pemberian Omar seperti kelapa, pisang dan wang sebanyak RM50. Saya tak hidup atas ni. Saya buat kerana Allah semata-mata. Bersyukurlah pada Allah atas limpahan kurnianya yang kita terima. Tapi ini pesan anak saudara saya. Saya bukan orangnya. Sedekahlah pada anak-anak yatim. Maafkan saya. Dalam perjalanan pulang tu, Datuk TJ tiba-tiba teringatkan anak saudaranya. Anehnya, bila TJ cadangkan padanya supaya pergi ke sekolah tempat anak saudaranya mengajar, Datuk TJ menolak. Jangan kacau dia bekerja mencari rezeki. Habis macam mana kita nak cari dia tu? Kita ikhtiar dengan bertanya pada orang. Setelah puas bertanya ke sana kemari, akhirnya Datuk TJ dapat juga tahu lokasi rumah anak saudaranya tu. Tak lama TJ dan Datuk dia menginap di rumah anak saudaranya tu, tetapi meninggalkan satu pengalaman yang aneh buat TJ. Sepupu TJ tu, Yusof namanya, menyewa di sebuah rumah yang berhampiran dengan tanah kubur. Menurut Yusof, tempat dia tinggal tu dipanggil Kampung Bagam. Lebih kurang pukul 12 malam, TJ terdengar pintu rumah Yusof diketuk orang bertalu-talu. Bila nak buka pintu tu, Yusof tahan tangan dia. Kenapa? Setan. Mendengar cakap Yusof tu, Datuk TJ bangun. Dia termenung melihat wajah Yusof kelihatan pucat. Anak dan isteri tak dikejutkannya. Syaitan macam mana? Saya tak pernah nampak, tapi orang yang pernah membuka pintu rumah melihat perempuan berambut panjang tak bermata. Sebaik saja Yusof habis bercakap, Datuk TJ terus buka pintu tu, guys. Apa yang dikatakan Yusof memang betul.
Di muka pintu berdiri seorang perempuan berambut panjang dengan wajahnya yang pucat. Dengan sekilas pandang, Datuk TJ dah tahu perempuan tu bukannya hantu. Apa halnya? Saya lapar. Masuk kalau lapar. Datuk TJ bagi perempuan tu makan. Untuk menguji sama ada perempuan tu dirasuk syaitan atau tak, Datuk TJ mencampakkan kain hitam berbucu 3 segi ke arah perempuan tu. Tak ada tindak balas dari perempuan tu guys. Selepas tu Datuk TJ mengadakan temu bual dengan perempuan tu. Ternyata perempuan tu gila dan disingkirkan dari keluarganya guys. Perempuan tu terpaksa tinggal dekat pinggir hutan dan keluar bila malam. Kemudian orang kampung yang tak bertanggungjawab pula menyebarkan fitnah perempuan tu bukan manusia tapi hantu perempuan berambut panjang. Aduh, malam tu juga Datuk TJ bagi rawatan segera pada perempuan tu. Dia suruh perempuan tu bermalam dekat rumah Yusof. Akibat dari perbuatan Datuk TJ tu, tersebarlah berita kononnya si Yusof ni menyimpan hantu berambut panjang tu. Aku terpaksa merawatnya selama 3 hari hingga dia baik. Yusof tak cakap apa-apa. Sama ada dia rela atau tak rela, dia kena patuh dengan permintaan Datuk TJ tu. Dengan bantu Allah yang maha besar, Datuk TJ berjaya mengubati perempuan tu dengan memandikannya dengan 7 biji air kelapa muda selama 3 hari, pagi dan petang, dan menanam separuh badan perempuan tu di dalam tanah di bawah sinaran matahari selama 3 jam. Kepala perempuan tu pula dilumurkan dengan asam jawa guys. Selepas tu Datuk TJ menyuruh perempuan tu mandi di sungai hingga menggigil kesejukan. Hari terakhir berubat perempuan tu, Datuk TJ pun memanggil semua jiran-jiran Yusof berkumpul di halaman rumah kira-kira pukul 4 petang. Dia suruh perempuan tu duduk atas bangku khas. Di bawah bangku khas tu pula Datuk TJ letakkan sabuk kelapa guys. Supaya perempuan tu tak lari, bahagian pinggang dan badan diikatkan pada bangku guys. Ketika itu Datuk TJ pakai serba hitam dah. Kepala dia diikat dengan kamera. Dia suruh TJ curahkan minyak api lalu membakar sabut kat bawah kursi perempuan tu. Datuk TJ berpeluk tubuh sambil mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Perempuan tu terus menjerit sekuat hati guys. Tiba-tiba Datuk TJ menepuk kedua belah tangan dia. Api yang marak segera padam, diganti dengan asap tebal. Perempuan tu terbatuk-batuk kelemasan. Serentak dengan tu, orang kampung melihat tulang-tulang ikan dan serpihan kaca keluar dari rambut perempuan tu guys. Datuk TJ suruh TJ siram air dekat atas sabuk kelapa tu. Perempuan tu terkulai atas bangku. Datuk TJ mengumpulkan serpihan kaca dan tulang lalu dimasukkan ke dalam uncang kecil. Dia menepuk tanah dan perempuan tu tersedar. Wajah perempuan tu berseri-seri, boleh bercakap dengan baik pula tu. Dia sebenarnya anak yatim. Ada orang yang melamarnya tetapi lamarannya ditolak oleh keluarganya kerana mereka tak mahu harta peninggalan ayah perempuan tu lepas ke tangan orang lain. Orang yang meminangnya dulu berdendam lalu mengenakan ilmu sihir padanya. Bila Datuk TJ nak masuk ke dalam rumah, seorang lelaki segera memegang kepala perempuan tu, pegang dia, dan mengaku pada Datuk TJ bahawa dia adalah ayah saudara pada perempuan tu. Dan dia jugalah yang menyuruh anak buahnya menyebarkan fitnah terhadap perempuan malang tu guys. Datuk TJ terus menasihati lelaki tu supaya belalah anak saudaranya dengan sebaik mungkin. Dan dengan rasa rendah diri, lelaki tu menyesal atas perbuatannya. Dia berjanji akan menjaga anak saudaranya tu seperti anaknya sendiri. Awak salah. Apa salah saya? Sebagai seorang Islam, awak seharusnya menjaga darah daging awak sendiri, tapi awak tak melakukannya terhadap anak saudara awak ni. Awak hanya berserah pada keadaan. Satu perbuatan yang tak terpuji mengikut ajaran Islam. Pagi esoknya, TJ dengan datuk dia pun meninggalkan rumah Yusof menuju ke utara dengan sebuah teksi. Mereka sampai di Ipoh lebih kurang pukul 7 petang dan bermalam di rumah kenalan Datuk TJ di kampung Pengkalan Pegoh yang letaknya beberapa batu je dari bandar Ipoh. Pagi esoknya, kawan Datuk TJ menghantar mereka pulang ke kampung. 2 bulan kemudian, Datuk TJ menerima surat dari Yusof yang mengatakan perempuan yang diubati dulu telah bertemu jodoh dengan seorang pemuda dari Masjid Tanah, Melaka guys. Pemuda tu ada hubungan kekeluargaan dengan gadis tu dari sebelah ibunya dan berkhidmat dengan pihak tentera Inggeris di Singapura, bertempat di kamp Selentar. Cukup gembira Datuk TJ menerima surat dari anak saudaranya tu. Dia juga berdoa supaya jodoh mereka berdua berkekalan hingga ke anak cucu. Sejak Datuk TJ pulang dari Batu Pahat tu, kesihatannya tak begitu baik guys. Dia selalu diserang batuk dari pukul 12 malam hingga menjelang waktu subuh guys. Bila TJ nasihatkan dia supaya pergi jumpa doktor, Datuk TJ tak nak guys. Dia kata sakitnya tak parah dan boleh baik sendiri. Degil betul orang tua ni Kadang-kadang TJ terfikir juga alangkah baiknya kalau dia dapat jadi macam datuk dia, boleh tolong orang sakit. Tapi bila TJ fikiran dalam, memang dia takkan dapat lah ikut jejak langkah datuk dia tu. Datuk dia cukup lokek nak turunkan ilmunya pada TJ guys. Datuk dia bimbang kalau ilmu yang TJ tuntut daripada dia disalahgunakan. Dia cuma menurunkan ilmu-ilmu yang senang je pada TJ, seperti urut tangan orang yang tersilap urat ke, dan beberapa petua dan doa untuk diri sendiri yang tak boleh digunakan untuk orang lain walaupun untuk anak dengan isteri dia nanti. Dekat sinilah mulanya timbul dalam hati TJ untuk sambung pelajarannya guys. Atas dorongan datuk dia juga, TJ masuk sekolah malam dekat kampung dia. Mak ada sekolah malam. Mungkin dulu ada kot tuition malam kan. TJ berazam nak jadi doktor. Dengan tu dia boleh menolong orang katanya. Datuk engkau bukan tak nak turunkan ilmu pada engkau Tama, tapi pantang larangnya ketat.
Cabarannya juga terlalu kuat. Macam nenek ni, kalau tak sabar dah lama tinggalkan dia. Tak sangka pula perbualan TJ dengan nenek dia, datuk dia boleh dengar. Datuk dia segera datang dekat mereka berdua ni. Matanya renung TJ. Dia cuba baca apa yang tersirat dalam dada TJ tu guys. Aku boleh bagi kesenangan, kebahagiaan pada orang lain, tapi hal tu tak dapat aku berikan pada nenek kau. Kalau dia tuduh aku sebagai lelaki tak bertanggungjawab, aku tak marah. Apa yang dikatakan tu memang betul. Nenek TJ renung muka TJ. Memang itulah janji aku dengan guru aku dulu, tak mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kaum keluarga. Kalau tak, ilmu aku tak menjadi. Tuhan telah memberi aku seorang isteri yang setia dan sabar. Inilah nikmat dari Allah yang aku terima. Matanya renung wajah nenek TJ, dan nenek TJ pun tersenyum cukup manis. Belum pernah TJ nampak senyuman nenek dia semanis tu. Agaknya dia gembira kot kerana pengorbanannya selama ni dihargai oleh datuk dia. Barangkali sikap bertolak ansur, timbang rasa dan saling memahami tugas masing-masing membuatkan rumah tangga mereka berdua kekal hingga ke anak cucu, fikir TJ dalam hati. Walaupun rumah tangga mereka tak didirikan atas landasan cinta dulu baru kahwin, mereka mengambil langkah nikah dulu kemudian bercinta. Oh, itu yang terbaik guys. Ternyata kebahagiaan itu lebih lama. Datuk TJ dan TJ pun melangkah meninggalkan nenek dia dengan kerjanya mengupas sebuah kelapa. Bagi mengisi masa 8 petang tu, TJ berhasrat untuk pergi bermain gasing dengan kawan-kawan dia. Gasing dengan tali yang tersimpan dekat bawah rumah dia ambil. Dia berhasrat untuk memangkah 2-3 biji gasing kawan-kawan dia sampai terbelah. Kalau korang pernah main gasing dulu, korang tahulah apa maksud pangkar tu. Pangkar satu, pam. Tapi tiba-tiba je TJ teringatkan batang pancing yang tersandar dekat pangkal pokok membelam dia tu. TJ simpan balik gasing dan ambil pula batang pancing tu. Nak ke mana dah petang ni? Nak pergi mancing ikan dekat sawah nek. Tak payahlah, dah petang ni. Alah nek, kejap je. TJ turun tinggalkan kawasan rumah tu, pergi kat sawah. Matahari dah condong lah, memang nak petang tu. Dalam fikiran TJ, waktu tu dah pukul 5 lebih. Memang tak patut pun dia turun ke sawah memancing. Tapi TJ terus je pergi. TJ terus meniti atas batang bendang tu. Lepas tu dia terus pergi dekat kolam kecil yang terletak dekat bawah pokok tualang besar, yang besar dan tinggi tu. Dekat kiri dan kanan pokok tu ada pokok-pokok buluh. Akar-akar jauhi berjontaian dari dahan tualang, pokok tualang tu guys. Sebelum TJ nak pancing tu, dia sempat pula bergayut pada akar tu, buat macam Tarzan tu. Memang seronok lah. Kemudian baru dia mancing. Dia guna umpan cancing yang dikorek dekat bawah pangkal pokok tualang tu. Petang tu memang nasib TJ baik guys. Pancing dia selalu mengena. Tak sampai 1 jam, banyak ikan dia dapat guys. Ikan keli, ikan haruan, ikan puyuh. Ikan-ikan tu TJ letak dalam raga guys. Dia berniat nak tangkap separuh ikan-ikan yang terdapat dalam kolam tersebut. Separuh kot, banyak oh. Tapi guys, tiba-tiba hati dia berdebar guys. Telinga kanan dia macam bergerak, terasa macam angin lembut sentuh telinga kanan dia guys. Dia mula risau sebab masa tu tak ada angin pun yang bertiup. Dia segera toleh dekat raga yang penuh dengan ikan tu. TJ dapati ikan-ikan tu semua dah hilang guys, kecuali tinggal seekor je ikan haruan kecil besar ibu jari ni terlompat-lompat kat dalam raga tu. TJ renung ke langit. Matahari pun dah ada dekat kaki langit dah. Keadaan sekeliling sawah tu dah tak cerah tadi guys. Tapi hati dia macam dipengaruhi oleh sesuatu untuk turun pancing dekat situ. TJ tengok ikan melompat-lompat dekat atas permukaan kolam tu guys. Apa lagi, TJ buat keputusan untuk terus memancing dekat situ. Sedang elok asyik mancing tu guys, dia tak perasan hari dah berangsur gelap. TJ macam terdengar suara datuk dia memanggil-manggil nama dia. Masa TJ dah siap-siap untuk pulang guys, dia pergi kat pangkal pokok tualang untuk ambil raga yang berisi ikan tu. Lagi sekali TJ terkejut, tak ada seekor ikan pun dekat situ, kecuali tadilah anak aruan yang sebesar ibu jari tu melompat-lompat kat dalam raga tu. TJ tarik nafas panjang. Dia jadi keliru dengan apa yang dia hadapi. Tapi dia ada sedikit amalan yang datuk dia bagi dekat dia bila dia hadapi keadaan macam tu. Dia fikir mungkin dia kena cuba ni, try ni apa yang datuk dah ajar. Dengan tenang, dia ambil sedikit tanah dengan ujung kuku jari main dia makan. Dia masuk dalam mulut. Lepas tu dia baca surah Al-Falaq. TJ terasa bagaikan mendapat satu kekuatan gaib guys. Dia jadi berani. Rasa cemas dan bimbang hilang dalam diri dia. Jari manis dia tekan di tanah. Dengan ekor mata TJ menjeling sekitar kawasan dia guys. Dekat sebelah kanan TJ, dia ternampak sepasang kaki macam kaki itik yang cukup besar, berbulu tebal hingga ke betis. TJ dongak kepala ke atas. Berdiri dekat depan dia satu lembaga putih yang cukup tinggi, lebih tinggi daripada pokok tualang tu guys.
Kau bayangkan pokok tualang tu dah tinggi, dia tinggi lagi guys. Hari dah bangsu gelap. TJ bagaikan terdengar angin yang cukup kuat, bagaikan ribut besar guys sedang berlaku dekat sekeliling dia. Sekeliling dia je. Dan terdengar pokok tualang digoncang bertalu-talu. Bayangkanlah pokok tualang tu punyalah besar, dia kena goncang. TJ nampak dengan jelas daun-daun pokok tualang tu jatuh kat tanah. Bila bunyi angin ribut tu berhenti, lembaga tu pun hilang. Suasana jadi sepi balik. Sepi je. TJ terus campak batang pancing dan raga ke dalam kolam guys. Dia terus melangkah nak pulang. Tapi guys, baru 5 tapak je dia jalan, depan dia ada satu lembaga yang cukup aneh bagi dia lah. Tingginya agak sederhana, lebih kurang sama tinggi dengan datuk dia. Kepala lembaga tu tak berapa jelas, tapi dari bahagian leher hingga ke paras pinggang ada bulu guys, penuh bulu. Kedua belah tangannya berbentuk macam sayap burung. Dari pinggang hingga ke kaki macam bentuk tubuh manusia biasa. Dalam saat-saat cemas tu, TJ terdengar nama dia dipanggil. Sayup-sayup dia dari arah kampung tu. TJ kenal suara tu, tu suara datuk dia. TJ cuba nak jawab panggilan tu, tapi dia tak berdaya guys. Suara tak nak keluar. Macam ada satu yang tahan dekat kerongkong dia tu. TJ renung ke arah lembaga tu balik. Lembaga tu memang aneh. Kepalanya berbentuk burung guys, ada paruh, ada muncung. Tapi kedudukan mata dia macam mata manusia, macam mata manusia ni. Sinaran mata dia tajam, tak berkelip-kelip, pandang arah TJ. Suara Datuk TJ makin lama makin dekat, tapi TJ tak dapat buat apa-apa. Dia hanya berserah pada Allah. TJ cuba baca beberapa potong ayat Al-Quran, tapi banyak yang disilap, lintang pukang. Dia jadi tak tentu arah guys. Suara Datuk TJ semakin dekat. TJ tolehlah ke arah datangnya suara Datuk dia tu. TJ nampak Datuk dia datang ke arah dia dengan bawa sepotong kayu. TJ cuba lambai-lambai tangan ke arah Datuk dia tu, tapi lambaian tu seolah-olah tak dapat dilihat oleh Datuk dia. Dalam suasana yang agak-agak samar tu, lembaga ganjil tu terus melihat gerak-geri si TJ ni. Dalam waktu senja tu, TJ nampak Datuk dia makin hampir dengan dia. Jaraknya lebih kurang antara 10 hingga 15 kaki macam tu lah. Tapi Datuk dia tak nampak si TJ ni guys. Suara Datuk dia cukup jelas. Sayangnya TJ tak dapat jawab panggilan tu. Tak nak dengar cakap orang, inilah padahnya, aku yang susah. TJ nampak guys, Datuk dia berdiri betul-betul dekat sebelah lembaga tu. Datuk TJ terus pacak kayu yang dia bawa tu dekat tanah. Serentak dengan tu, TJ nampak lembaga tu buka sayap dia, lalu terbang ke arah dahan pokok tualang pula. Dengan tiba-tiba je TJ boleh bersuara. Datuk TJ terkejut bila nampak TJ berdiri dekat depan dia. Tak banyak cakap, Datuk TJ terus sapu muka TJ dengan tangan kirinya sebanyak 3 kali. Maaf, kau masuk salah tempat ni. Apa lagi sampai kat rumah, TJ kena marah dengan Datuk dia guys. Hampir-hampir dia nak kena tampar dengan Datuk dia. Nasib baik nenek dia ada. Apa yang TJ nampak tadi macam mimpi guys, macam tak masuk akal. Yelah, separuh orang separuh burung. Kalau diceritakan pada sesiapa, mesti orang tak percaya guys. Tapi lain pula dengan Datuk dia. Dia suruh TJ cerita. Datuk TJ yakin apa yang terjadi pada TJ ada hubungannya dengan alam gaib. Datuk TJ pun cakap lah, jangan memancing dekat kolam tu waktu nak senja. Kalau kau bantah, aku patah-patah kali kau. Faham? Faham tu. Pengakuan TJ tu tak dapatlah tenangkan perasaan Datuk dia. Datuk TJ tak putus-putus menyatakan kesalnya pada nenek TJ terhadap perbuatan TJ tu guys. Tapi nenek TJ cakap semua tu terjadi secara tak sengaja. Barangkali mereka nak uji sejauh mana kekuatan ilmu yang aku tuntut. Usah ingatkan kisah tu sambil menghulurkan mangkuk nasi pada TJ. Bila makan malam dah selesai, TJ terus bersandar dekat dinding. Datuk TJ ambil daun sirih dari tepak sirih tu. Kemudian dia suruh TJ ambil daun serunai laut dengan kapur dekat ruang tengah rumah tu. Daun sirih dan serunai laut tu Datuk TJ campurkan dengan kapur. Ketiga-tiga benda tu dihancurkan dengan tapak tangan. Akhirnya direndam dalam cawan beberapa saat. Datuk TJ kemudiannya pisahkan daun sirih tu dengan daun serunai laut dan kapur dari air dalam cawan tu dengan menggunakan penapis yang halus. Sebelum air tu dia minum, dia nampak Datuk dia baca sesuatu. Ini ubat yang bagus, katanya sambil merebahkan badan di atas lantai. TJ pula terus masuk dalam bilik dan membaca beberapa kitab tua tentang perubatan tradisional yang ditulis dalam tulisan Jawi guys. Ada beberapa perkataan Jawa kuno yang TJ tak faham. Dia akan bertanya pada Datuk dia nanti. Memang ubat yang Datuk dia buat tu memang cukup berkesan untuk diri Datuk dia lah. Batuk Datuk TJ berangsur kurang. Bunyi Datuk dia batuk pun dah tak dengar. Cuma yang TJ dengar bunyi dengkuran Datuk dia je. Malam tu TJ dengar bunyi kukuk ayam bertalu-talu. Mata dia masih segar, dia tak mengantuk pun. 2 buah kitab lama dah selesai TJ baca. Badan dia mula rasa sejuk. TJ pun rebahkanlah badan dekat atas lantai. Dia terpandang daun tingkap dekat bilik dia terbuka dengan sendiri ni guys. Buka meow. TJ bangunlah nak pergi tutup tingkap tu balik. Bila dia pegang je papan tu, dia terdengar bunyi belalang pesik berbunyi dengan nyaring dekat sebelah kanan. Dia cuba cari tak jumpa.
Dia dengar bunyi je. Masa dia tengah cari-cari tu, tingkap tak tutup lagi. Dia dengar bunyi kicauan burung murai. Dari mana datangnya, TJ sendiri pun tak tahu. Dengan sepenuh tenaga guys, TJ cuba nak tutup tingkap tu. Tak boleh-boleh nak tarik. Macam ada suatu kuasa yang tahan daun tingkap tu guys. TJ terasa pula angin yang keras bertiup guys kat luar tu. Dia nampak pokok-pokok dekat luar tu macam digoncang guys. Dia goncang dan terdengar sekawan burung terbang tinggi sambil berbunyi dengan rancaknya. Burung-burung tu pula berpusing-pusing atas bumbu rumah dia orang. TJ pun dongakkan kepala dekat atas langit. TJ ternampak ada satu cahaya berjerumbai guys. Berjerumbai pula. Berjerumbai tu apa benda pula? Berjerumbai tu dia macam bertali-tali lah. Bertali-tali. Dia nampak cahaya tu berjerumbai dari bawah bahagian lembaga yang terbang dekat atas langit tu. Lembaga tu terus menuju ke arah anak bukit dekat sebelah utara. Dalam masa yang sama juga, TJ terdengar suara burung jampuk bertalu-talu dari dahan pokok kekabu yang tinggi dekat sebelah kanan rumah dia. Dalam gelap malam tu, TJ macam terpandang kelibat lembaga besar melintas dekat depan mata dia. Sup! TJ apa lagi turun ambil pelintir minyak tanah tu. Bila dia patah balik ke arah tingkap tu, TJ dapati tingkap lagi satu pula terbuka. Daun tingkap tu dihempas bertalu-talu dengan kuat guys. Pam pam pam. Seluruh rumah bergegar. Datuk TJ tu terjaga dari tidur dia. Dia datang dan berdiri dekat belakang TJ. Datuk TJ suruh TJ beredar dari situ. Kau pergi belakang, kau pergi belakang. Dan kawanan burung tu masih lagi berlega-lega atas bumbung rumah dia orang. Datuk TJ tekan pangkal hidung dia dengan ibu jari kanan. Matanya tajam. Dengan senangnya Datuk TJ rapatkan kedua belah daun tingkap tu lalu menguncinya guys. Tapi baru je 2 tapak Datuk TJ melangkah, daun tingkap tu terbuka dengan sendiri. Bila dia nak rapatkan semula, satu pukulan kepak burung hinggap dekat muka Datuk TJ. Pap! Muka Datuk TJ terus berubah jadi lebam kebiru-biruan. Dia jatuh atas lantai guys. TJ pula dah tengok Datuk dia jatuh, bukan nak tolong Datuk dia. Dia pergi pula ambil beberapa helai bulu burung yang gugur dekat sisi Datuk dia tu. TJ tengok Datuk dia berguling-guling atas lantai menahan kesakitan guys. Pipi kanan Datuk dia berdarah kena cakar dengan burung tu. TJ jadi kelang kabut guys. Dia nampak kat atas bendur tingkap tu terjulur kepala manusia yang berbulu burung guys. Dalam saat-saat yang cemas tu, Datuk TJ buka kain. Buka kain selamba depan TJ. TJ tersipu-sipu malu. Nampak Datuk dia berbogel kat depan dia. Tapi Datuk TJ sarungkan balikkan pelekat tu dalam keadaan terbalik dari kepala ke kaki. Semua perbuatan Datuk TJ tu diperhatikan lembaga bermata merah tu guys. Ambilkan aku segenggam beras. Nenek TJ tergesa-gesa masuk ke dapur dan membawa segenggam beras dan memberikannya kepada Datuk TJ. Datuk TJ angkat beras tu, terlempar dekat lembaga bermata merah tu. Satu jeritan terdengar di tengah malam tu bersama lolongan anjing dan burung hantu bersahut-sahutan. Lembaga bermata merah tu hilang dari muka tingkap. Suasana kembali tenang balik. Nenek TJ pimpin Datuk TJ keluar dari bilik tu. Muka Datuk TJ pucat guys. Darah yang mengalir dekat pipi Datuk dia bertukar menjadi air putih. Baunya cukup busuk, macam bau bangkai guys. Ambilkan aku segenggam beras lagi. Basuh beras tu dengan air kelapa muda. Dan kau jangan terkena air kotoran ni. Pergi cepat. Aku nak basuh muka ni. Aku tak tahan lagi. Rasa panas je. Daging pipi aku macam kena api. Nenek TJ pun pergi ke dapur, ambil beras. Lepas tu dia pergi keluar, petik buah kelapa muda dekat belakang rumah dia. Lepas tu barang-barang tu semua dia bagi dekat Datuk TJ. Sambil membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran, Datuk TJ membasuh muka je dengan air kelapa tu guys. Muka Datuk TJ kembali pulih. Air kelapa yang jatuh atas lantai tu Datuk TJ sapu dengan kain buruk dan masukkan ke dalam satu baldi kecil. Lepas tu dia cakap, esok kena tanam. Lepas dah siap basuh muka tu semua, dia bangun dan terus pergi ke muka tingkap. Lama juga Datuk TJ berdiri kat tingkap tu guys. Tak tahu apa yang dia buat. Bila terdengar suara azan subuh, barulah Datuk TJ beredar dari muka tingkap tu dan mengajak TJ ambil air sembahyang. Sementara nak tunggu matahari pagi terbit di kaki langit, Datuk TJ baca Al-Quran. TJ pula mengulang kaji mata pelajaran bahasa Inggeris dan membuat homework seperti yang diberi oleh Mr. Ismail. Pagi tu selepas tanam kain buruk dengan baldi, Datuk TJ ajak TJ pergi ke pekan kecil. Mereka naik basikal. Tak lama pun mereka berada dekat pekan tu guys. Selepas beli ikan masin dengan ikan bilis, mereka pun pulang. Sementara nak tunggu waktu makan tengah hari, Datuk TJ ajak TJ pergi tebang buluh untuk buat raga atau lukah. Lukah ni macam ni kot, macam bubu, dia macam bubu. Datuk TJ memang cukup cekap potong buluh dan menakiknya guys. Tak. Dia tak kelihatan letih pun guys. Tugas TJ tak berat. Dia cuma memisahkan ranting buluh dengan batangnya dan belah buluh yang dah dipotong tu. Buluh yang dah dibelah tu TJ susun atas tanah supaya kena cahaya matahari. Dengan itu, buluh akan cepat kering dan memudahkan kerja meraut buluh. Rap. Kerja mereka berhenti bila nenek TJ jemput mereka makan. Jarang-jarang kita dapat makan bersama. Yelah, kau dengan Datuk kau asyik berjalan je.
Betul lah tu. Aku rasa esok pun kita tak boleh makan macam ni. Kenapa pula tu? Ada alamat aku akan dipanggil orang. Apa alamatnya tu? Masa aku terbang buluh tadi, ada anak kelawar terbang melawan angin. Baru saya tahu. Memang tepat sangkaan Datuk TJ tu guys. Lebih kurang pukul 3 petang hari tu, seorang anak muda tiba di rumah TJ. Saya tahu tujuan awak datang, kata Datuk TJ. Datuk TJ lalu mengajak anak muda tu naik ke rumah. Tempat awak diganggu syaitan ke? Anak muda yang terpinga-pinga tu pun angguk kepala. Tanpa diberi sebarang isyarat, Datuk TJ terus meletakkan kopi dengan roti kering dekat depan Datuk TJ dengan anak muda tu guys. Anak muda tu bagi tahu Datuk TJ yang dia bekerja sebagai nelayan dekat Pantai Remis. Dah ramai dukun dengan pawang yang dia minta bantuan untuk menghalau sejenis makhluk yang mengganggu penduduk kampung dia dekat Batu Tujuh Segari. Semuanya menolak, tak sanggup. Habis mana kau tahu rumah aku? Aku bukan pawang atau bomoh. Ada orang yang suruh saya minta jasa baik pakcik. Siapa? Saja Hamid dari Balai Poli Pantai Remis. Kau kena ingat, aku bukan pawang atau dukun. Aku hanya berikhtiar je. Yang menentukan kejayaannya Allah yang Maha Besar. Saya faham pakcik. Sebelum memulakan perjalanan, Datuk TJ menghitung dan mengira adakah perjalanannya membawa tuah atau tak. Selepas bertafakur beberapa minit, Datuk TJ beritahu anak muda tu masa yang paling sesuai untuk melangkah adalah waktu petang. Anak muda tu tak membantah permintaan Datuk TJ tu. Persoalan mula timbul di fikiran TJ guys. Kenapa begitu mudah Datuk dia tunaikan permintaan dari anak muda tu? Adakah Datuk dia nak cari dan menambah pengalaman atau nak menguji ilmu yang dituntutnya? Persoalan tu tak mendapat jawapan guys. Kenapa kau sibuk-sibuk sangat? Apa kau diwakilkan oleh penduduk dekat situ untuk cari aku ke? Tak. Kalau tak, kenapa kau mesti bersusah payah? Ada hubungan dengan ayah saya. Ayah kau? Siapa ayah kau? Datuk TJ renung wajah anak muda tu guys. Dari gerak-geriknya ternyata anak muda tu kurang senang dengan pertanyaan tu. Ada sesuatu yang dia rasakan dari Datuk TJ. Alah, tak payah berahsia dengan aku. Kalau kau bercakap jujur dan terus terang akan memudahkan kerja-kerja aku. Ingatlah, apa yang kau buat sekarang bukan untuk kejahatan. Anak muda tu tundukkan kepala, merenung ke lantai rumah. Ayah saya Haji Saad Talu. Pakcik pernah dengar nama tu? Pernah. Ayah kamu berasal dari Sumatera, dari daerah Talu. Aku rasa dia sengaja kekalkan nama tempat lahir dekat ujung nama dia tu. Ya, memang ayah saya sendiri ada ceritakan yang dia berasal dari Talu. Ayah kau sakit ke? Tak. Jadi apa tujuan kau datang kemari? Ayah saya dah meninggal dunia pakcik. Datuk TJ membeliakkan matanya dan bangun lalu masuk ke dalam bilik. Dia terus keluar semula dengan membawa sejepit kain hitam 3 segi dan meletakkan kain hitam tu dekat ujung lutut kanan anak muda tersebut. Kemudian Datuk TJ suruh anak muda tu tekan bahagian tengah kain hitam tu dengan ibu jari kanan dia. Datuk TJ nampak urat-urat yang timbul dekat belakang tangan anak muda tu. Dia tersenyum lalu pegang pangkal siku anak muda tersebut guys. TJ nampak dahi anak muda tu berpeluh-peluh. Mukanya berkerut tahan kesakitan. TJ nampak Datuk dia sekadar temukan kulit tangan dengan kulit bahagian siku anak muda tu. Anak muda tu rasa macam terkunci guys. Dari hujung kedua belah bibir anak muda tu terkeluar aliu. Meleleh sampai ke pangkal dagu ni. Aliu tu nampak kuning macam aliu basi. Bau dia kurang menyenangkan. Datuk TJ berhenti. Anak muda tu nampak termengah-mengah macam berlari. Bahagian belakang baju putihnya tu dibasahi peluh macam baru kena hujan. Lepas tu Datuk TJ cakap, kau ada tuntut sesuatu dari ayah kau ke? Berterus terang dengan aku. Jangan uji aku, nanti kau binasa. Serentak dengan tu dia menampar lantai. Pam! Papan lantai yang ditampar Datuk TJ tadi berlubang sebesar tapak tangan guys. Bahagian tepi papan tu keluar asap dan jadi hitam macam arang. Ada cuma separuh jalan je pakcik. Ayah saya yang paksa saya tuntut dari dia. Saya tak nak dipaksa juga. Janganlah musnahkan hidup saya pakcik. Datuk TJ terdiam. Dari gerak-gerinya TJ tahu Datuk dia kesal dengan apa yang telah berlaku. Tanpa segan silu Datuk TJ minta maaf dekat anak muda tu guys. Kau terlalu berahsia dengan aku. Bukankah aku dah cakap tadi terus terang je dengan aku? Saya tak berniat macam tu pakcik. Tapi saya bagaikan digerak oleh sesuatu untuk berbuat begitu. Aku faham semuanya terjadi di luar kemampuan diri kau. Ini membuktikan yang arwah ayah kau mahu kau mengikut jejak langkah dia. Mendengar cakap Datuk TJ tu, anak muda tu terus mengeluh dan mengakui yang dia memang tak bersetuju dengan beberapa ilmu kebatinan yang diamalkan oleh arwah ayahnya yang bertentangan dengan akidah Islam. Banyak perkara yang meragukan saya pakcik. Antaranya, dia mengajarkan ajaran ilmu matahari yang dibawanya dari salah sebuah negeri di Timur Tengah semasa dia menjadi kelasi dulu. Lagi, ajaran tu bercampur aduk antara Islam dengan pemujaan pada sesuatu seperti memuja bulan, matahari dan laut. Ada kalanya benda-benda yang dipuja tu lebih mulia sifatnya dari Allah yang menjadikan alam ni. Dia dah pergi ke Mekah kan?
dan bergelar haji. Ini juga yang meragukan saya pakcik. Menurut beberapa kawan dan rapat ayah saya, dia tak pergi Mekah pun, tetapi menunaikan ibadah haji di salah satu tempat dekat Pulau Pinang. Ayah saya tak pernah sembahyang Jumaat dan berjemaah dekat surau. Dia lebih banyak mengasingkan diri dan membuat amalan secara rahsia. Apa tindakan orang kampung dekat tempat kau tu? Sejak kematian ibu, saya dan ayah saya dipulaukan. Adik-adik yang lain bawa diri pergi tempat lain. Datuk TJ termenung panjang guys. Dan anak muda tu meneruskan ceritanya tentang arwah ayahnya ni. Menurut anak muda tu guys, masa ayahnya nak menembuskan nafas terakhir, ayahnya berhempas pulas menendang dinding dan lantai. Keadaannya macam lembu kena sembelih. Barulah roh ayahnya bercerai dari jasad. Bila ayahnya nak dikuburkan, satu perbelahan telah berlaku antara orang kampung. Satu puak tak nak ayahnya dikuburkan di tanah perkuburan Islam. Mereka nak tempat jasad ayahnya di satu tempat lain. Alasan mereka kerana mereka menyangka arwah ayahnya tu bukan seorang Islam. Manakala pihak yang satu lagi pula nak jasad ayahnya tu disemadikan di tanah perkuburan Islam. Alasan mereka, arwah Haji Saad memang seorang Islam. Surat beranak dan kad pengenalan membuktikan yang arwah ni memang Islam. Yang menentukan sama ada seorang itu Islam atau tak bukanlah terletak pada tangan orang kampung. Ada pihak yang boleh memutuskan seperti Jabatan Agama, Mufti dan lain-lain lagi. Hanya Allah saja yang dapat menentukan seseorang tu Islam ataupun sebaliknya. Anak muda tu terdiam. Dari kedepan mata dia, TJ membuat kesimpulan anak muda tu setuju dengan apa yang dikatakan oleh datuk dia. Selepas penghulu dan ketua kampung campur tangan, arwah ayah saya ditanam di tanah perkuburan Islam. Anak muda tu menceritakan waktu jasad ayahnya nak ditimbus dengan tanah. Beberapa orang kampung yang meletakkan jasad ayahnya dalam lubang kubur tu guys, terlihat sesuatu yang ganjil berlaku pada jasad ayah dia. Apa yang ganjilnya tu? Mukanya ditumbuhi bulu macam burung. Apa yang mereka buat? Mereka tanya saya sama ada saya nak melakukan sesuatu. Saya tak ada pilihan lain melainkan suruh mereka menimbusnya dengan tanah. TJ menarik nafas panjang. Seram juga mendengarnya. TJ tengok wajah datuk dia masih dalam keadaan tenang. Suasana dalam ruang rumah terasa sepi untuk beberapa minit. Mereka masing-masing termenung panjang guys. Masing-masing membuat perhitungan dan tanggapan sendiri setelah mendengar cerita dari anak muda tu. Anak muda tu bangun dan berdiri dekat pintu, merenung ke arah pokok-pokok mempelam dan manggis dekat luar rumah. Lama juga dia termenung dekat situ guys. Selepas orang kampung pulang dari tanah kubur, langit yang cerah bertukar hitam. Kilat guruh berbunyi kuat. Pokok nibong di belakang rumah kamu dipanah peti. Kemudian hujan turun dengan lebatnya. Hujan tu berhenti bila masuk waktu subuh. Hah? Mana pakcik tahu? Ilmu yang dia amalkan oleh ayah kau tu ilmu salah. Sebenarnya aku tahu sedikit tentang ilmu tu. Menurut Datuk TJ guys, ilmu tu dikenali dengan nama ilmu kelawar atau ilmu burung yang pernah digunakan oleh kelasi-kelasi kapal bila kapal mereka pecah atau karam dekat tengah laut pada zaman dulu. Masa berlaku peperangan antara tentera Belanda dengan pejuang kemerdekaan Indonesia, beberapa orang yang mengamalkan ilmu tersebut telah menggunakannya untuk melawan pihak musuh, terutama dari daerah Mendaling dan Talu. Orang yang nak dengan ilmu tu harus bertapa dalam keadaan menanam separuh badan dalam tahi kelawar. Sebelum tu, kena pergi dekat sebuah gua di Gunung Kidul di Pulau Jawa, mengabdikan diri pada syaitan dekat situ dengan membuat pemujaan pada sekeping papan yang dah berusia beribu-ribu tahun. Papan yang dipuja tu akan menjadi lembaga yang menyerupai orang yang nak menuntut ilmu tu guys. Kemudian lembaga tu akan menghisap darah ibu kaki orang yang mahu memperhambakan diri tu. Cara utama nak menuntut ilmu tu harus mengakui papan tua tu adalah benda yang paling berkuasa, maha mengetahui dan menyerahkan roh dan jasadnya pada papan penunggu tu guys. Dilarang sama sekali melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Semasa menanamkan separuh badannya tu dalam tahi kelawar, dia hanya memakan kepak kelawar selama 40 hari. Bila amalannya dah genap 100 hari, badannya akan berbulu seperti burung dari kepala hingga ke paras pinggang guys. Dari pinggang ke bawah macam tubuh manusia biasa. Bila bulan mengambang penuh, dia akan terbang dan kembali ke rumah asalnya. Setiap malam dia harus menyediakan darah kelawar satu mangkuk putih dan diletakkan bawah pokok nibong guys. Apa untungnya ilmu tu tok? Boleh menjadi kaya asalkan patuh dengan perintah syaitan dan boleh jadi macam burung dan terbang untuk menjanamkan orang. Satu perbuatan laknat. Anak muda tu mengeluh dan mula tahu kenapa masa arwah ayahnya masih hidup guys, dia selalu mengasingkan diri dalam sebuah bilik gelap. Setiap malam tak pernah berada di rumah kecuali menjelang waktu subuh. Lebih kurang pukul 4 petang, mereka pun memulakan perjalanan menuju ke sebuah kampung kecil dekat pinggir Pekan Segari yang terletaknya di daerah Manjung. Masa yang dia ambil untuk sampai dekat situ lebih kurang 1 jam lebih guys, dengan menaiki teksi. Anak muda tu terus menunjukkan ke arah rumah papan yang letaknya agak terpencil dari rumah lain dekat kampung tersebut. Sejak ayah saya mati, rumah ni kami tinggalkan. Setiap malam ada manusia berkepala burung dan berbadan manusia datang mengganggu kami dekat sini. Sejak rumah tu ditinggalkan, kami dengar orang bercakap dalam bahasa yang kami tak faham.
Lagi apa yang peliknya, sejak akhir-akhir ni benda tu dah mula mengganggu rumah orang lain pula. So guys, apa pendapat you all tentang cerita ni? Adakah Datuk DJ dapat menyelesaikan masalah yang menimpa anak muda tu dengan mudah? Tunggu di part selanjutnya. Sebelum berpisah, saya berharap you all yang belum subscribe ke channel ni, please subscribe guys, supaya tak terlepas sambungan cerita ni di masa akan datang. Saya Syarul, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Adiosa.